Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Harian Isnin Poligami. Apa khabar semua? Okey, untuk tajuk kali ini, video kali ini, Kak ini akan menerangkan perbezaan antara perampas dan poligami. Apa itu perampas? Apa itu poligami? Sebab ramai sangat orang yang bertanya soalan tu. Kak Yani, saya dituduh perampas. Kak Yani, betul ke ada istilah perampas? Kak Yani, lebih worse saya dituduh penyondol. So, isunya adalah, adakah benar saya ini perampas, Kak Yani? Kan? Okey, perampas, pengamal poligami. Apa bezanya? Okey. So, ramai orang yang barangkali istilah tu dah sinonim kot dengan seluruh keluarga kita kan, daripada zaman tok nenek, moyang-moyang kita dulu pun telah digunakan perkataan perampas, perampas, perampas. Barangkali itu yang akhirnya menjadikan istilah perampas itu seolah-olahnya macam wanita ketiga yang datang dalam rumah tangga si seorang suami dan isteri itu harus wajib digelar sebagai perampas. Okey. So, apa yang Kak Yani suka nak bercerita adalah pertama, perampas dan pengamal poligami itu adalah dua perkara yang berbeza, dua perkataan yang berbeza. Malah bukan kata perkataan saja, semua orang dalam Malaysia ni tahu dan faham sebenarnya apa itu perampas. Kalau kita buka kamus dan kita faham, kalau kita elaborate, kalau kita huraikan, kalau kita bincangkan secara mendalam, semua orang tahu apa itu perampas. Rampasan itu pasti berlaku sekiranya semuanya telah diambil begitu sahaja dan tidak akan dipulangkan. Rampasan itu, cubaan rampasan itu tidak akan berjaya sekiranya rumah tangga, sekiranya barang rampasan itu, barang rampasan itu dipulangkan secara baik ataupun dikembalikan kepada tuan punyanya. Sebegitu dahsyat kan terpaksa menggunakan terma-terma tu. So, rampasan tidak akan berlaku. Even begitu, walau begitu sekalipun, kan? Adakah benar-benar si perampas itu dengan niatnya benar-benar ingin merampas? Ini isunya. Okey. So, mari kita teliti satu persatu. Okey. Pertama, sebelum kita menuduh, memfitnah, sebelum kita buat cerita dan sebagainya, harus kita fahami situasi yang sedang berlaku. Suami kita ni telah didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu sekiranya benar kita nak memanggil dia perampas, adakah ada bukti yang mengatakan dia sedang berniat dan menjalankan proses rampasan itu? Kan? Dia adakah bukti? Sebab ramai orang sharekan tentang saman pihak ketiga, hukuman pihak ketiga, hadis Nabi yang mengatakan tentangnya. Nanti Kak ini akan buat video lain yang menjelaskan tentang hadis Nabi yang sangat kontroversi itu ya. Okay. So, rampasan-rampasan itu telah berjaya dibuktikan ke? Kalau tidak berjaya dibuktikan, better janganlah. Sebab apabila kita memperkatakan tentang seseorang dan ia tidak berlaku, itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Okey. Jadi pertama, berjaya dibuktikan ke pertama tadi berjaya dibuktikan ke wanita yang hadir dalam rumah tangga kita itu niatnya memang untuk merampas suami kita dari kita. Rampasan tu macam Kak Ni kata tadi, dia tidak akan dipulangkan, dia bukan dipinjam-pinjam, dia bukan dikongsi-kongsi. Okey, rampasan itu istilahnya. Semua orang pun tahu sebenarnya istilah rampasan itu apa. Tetapi sengaja suka menggunakan terma-terma yang menyakitkan hati bakal isteri suami kita dengan perkataan-perkataan yang lebih dahsyat. Kalau yang perkataan baru ni penyondol, lebih dahsyat.
penggunaan perkataan-perkataan yang dahsyat itu menggambarkan perilaku wanita yang sedang dalam cubaan memasuki dalam rumah tangga suami kita. Tak ada masalah kalau kita nak marah. Itu adatlah isteri pertama nak marah, okey? Tapi tidak ada bukti. Tak ada bukti pun wanita yang nak masuk dalam rumah tangga kita sedang cuba untuk merampas. Okay, tidak. Okey. Jadi pertama kita kena kenal pasti ada tak bukti-bukti khas yang memang ternyata rampasan sudah berjaya, sudah dijalankan. Kedua, sekiranya berlakulah penceraian antara kita dengan suami hasil daripada hadirnya wanita yang kedua dalam rumah tangga keluarga kita tadi, keluarga kita tu kan. Cuba perhatikan wanita yang hadir dalam rumah tangga kita tu, sekiranya dia tidak punya apa-apa motif untuk menjadikan rumah tangga kita ni cerai berai, bukanlah, maksudnya dia hadir dalam rumah tangga kita. Kita memang tak seronok lah. Kita kan isteri pertama. Kita satu-satunya isteri. So kita rasa tak seronok. So kita nak dia keluar daripada rumah tangga kita. So cubaan-cubaan untuk mengeluarkan dia tu banyak. Dan akhirnya antaranya kita buat adalah memastikan kita diceraikan. Ramai isteri pertama yang akhirnya meminta cerai. So bila isteri pertama minta cerai, apa jadi? Apabila konflik telah berlaku, emosi suami tercalar, kadang-kadang penceraian itu menjadi. Penceraian itu memang menjadi. Memang memang bercerailah pasangan si suami dan isteri ni. Okay. Bila dah bercerai, lihat pula poin kedua. Adakah penceraian itu terjadi dan kemudian tidak ada rujuk berlaku, atau adakah wanita kedua ni menyusahkan rujuk itu berlaku? Sekiranya wanita ini menyusahkan rujuk itu berlaku, tu tanda memang rampasan telah berlaku. Ketiga, sekiranya habis edah, wanita isteri pertama dengan rasa cintanya, dia barangkali ada anak dengan suami, dia mahu kembali bersama suaminya, tidak berjaya kerana isteri sedia ada, iaitu wanita kedua yang asalnya adalah yang kita gelarkan di perampas itu, wanita isteri yang sedia ada ketika itu, kita ni dah bekas isteri lah kan. Wanita sedia ada itu tidak memudahkan urusan kita untuk bernikah kembali dengan suami kita. Ni dah habis dah, tadi rujuk kan, disusahkan. Okay. Kerana cinta, barangkali ada jodoh, isteri sedia ada, iaitu bekas bakal madu tak jadi kita tu, sekiranya dia menyusahkan kehidupan kita dengan menggunakan ayat-ayat, ugutan-ugutan dan sebagainya, sehingga menyebabkan suami kita risau dan takut dan tidak mampu untuk meneruskan rancangan untuk bernikah kembali kepada kita, itu tanda rampasan benar-benar telah berlaku. Okay. So selayaknya lah wanita itu kita gelar perampas. Even begitu pun kan, kalau begitu sekalipun, adakah wajar kita nak panggil dia perampas, kita nak sibuk-sibuk nak sebut si perampas tu, si perampas tu? Logik ke kita buat macam tu? Tak logik kan. Jodoh kita kan Allah yang aturkan. Dah Allah aturkan, jodoh kita dah berakhir pun dengan wanita itu. So biarkan jodoh kita berakhir pun dengan suami kita. Poligami tidak berlaku, malah penceraian telah berlaku. So biarkan saja. Okay. So harap jelas 3 bukti yang menunjukkan rampasan telah berlaku. Sekiranya ya, dan kalian bolehlah, berhaklah memanggil wanita itu sebagai perampas. Walaupun begitu, jangan dipanggil-panggil. Allah larang kita menggelar-gelarkan perkataan-perkataan yang tak baik untuk orang lain. Okay. Sekiranya tidak, berhentilah kalian daripada melabel wanita lain sebagai perampas. Wahai sahabat wanita isteri kedua yang sekiranya kalian merancang untuk bernikah dengan lelaki lain, dengan lelaki dan lelaki dipunyai isterinya, dan sekiranya si isteri ini melabel kalian perampas, kalian jangan risau. Betulkan niat kalian. Tanyakan balik pada diri, adakah benar aku ingin merampas suami dia daripada dia?
Adakah benar ugutan, tuduhan, fitnah dan dia lemparkan itu benar-benar seperti mana yang dia katakan? Adakah niat hati aku ni memang untuk merampas dan tidak akan kembalikan suaminya kepada dia? Sekiranya ya, maka kalian tergolonglah dalam si perampas ini. Sila sedar diri. Sekiranya tidak, maka jangan risau. Kalian tak tergolong daripadanya dan jangan pernah terasa pun diri kalian seorang perampas sekiranya tidak berlaku. Gitu. Ada orang yang tanya Kak Yani, salah ke Kak Yani sekiranya saya menjadi isteri kedua? Kenapa seluruh masyarakat memandang hina kepada saya? Of course, mak ayah, tok nenek, moyang piut kita semua dulu dah mengajar generasi seterusnya untuk kata, jangan Kak, nanti kamu kahwin jangan kahwin suami orang. Nanti kalau kamu kahwin cari lain bujang. Kamu kahwin nanti jangan nyusahkan hidup orang dengan mengambil suami dia. Diajar-ijar perkataan yang begitu. So of course lah seluruh masyarakat akan terbentuk dan terpattern begitu. Macam tu. Faham tak? So kalau rasa macam sampai bila Kak yang ni benda ni akan berakhir? Sampai kita ajar anak kita dengan bahasa yang tepat. Kita ajar masyarakat dengan bahasa yang tepat. Kalian semua sekiranya siapa yang menonton video ini yang rasa hidup bahagia, tenang, aman, damai dengan poligami, sila sebarkan cerita kisah. Bukan kita nak wah bahagia mendabik dada kan, takut terkena penyakit ain. Tidak begitu. Sebagaimana monogami boleh bercerita secara terbuka, begitulah poligami. Cumanya barangkali ada perkara-perkara yang kita nak sembunyikan. Tu Kak Yani sendiri pun duk sembunyi-sembunyikan je madu-madu Kak Yani, bukan sebab tak mau nak dikenali, tetapi yelah, bukan semua orang suka berada di depan kamera. Kak ini je yang suka gedi-gedi duduk depan kamera bercakap tu gini, tu gini, tu gini. Mereka tak suka. So, fahami dan hormati mereka. Mereka juga ada keluarga yang perlu dihormati. Ruang privasi mereka. So, kita hormati. Okay. Sentuh itu, sentuh ini, sentuh itu, sentuh ini Kak In dalam satu video. Alright, harap terjelas dan dapat lebih faham apa itu perampas, apa beza antara pelampas dan berkongsi. Wahai sahabat isteri pertama semua, jangan risau, rampasan itu tidak akan berlaku sekiranya Allah tidak akan izinkan. Jangan risau, okey? Apa yang kalian kena buat adalah jaga diri kalian benar-benar, ubah, transform diri kalian menjadi isteri yang dicintai dan didambakan suami. Menjadi isteri yang sangat tenang dan menenangkan. Pasti Allah akan bantu perjalanan kalian sebagai seorang isteri pertama dalam sebuah keluarga rumah tangga poligami yang harmoni. Dan pesan terakhir Kak Yani, suami Kak Yani tu tak sudah-sudah duk cakap abang cintakan isteri pertama abang. Abang sangat tenang bersama dengan dia. Yang paling abang sayang dia lah. Jadi kalau dia sentiasa melagukan ayat ini kepada kami, itu tandanya apa? Bukannya satu, bukannya dua lelaki yang cakap macam ni. Ramai. So wahai sahabat isteri pertama sekalian, kalian jangan risau. Kehidupan kalian insya-Allah akan terjamin rasanya. Kalian wanita pertama yang mencintai dan mengetuk hati suami. Raikan itu, okey? So itu saja untuk dari Kak Yani. Untuk kalian semua, jangan lupa subscribe dan tonton video ni. Jangan lupalah subscribe, jangan lupalah tekan loceng. Alright. Insya-Allah Kak Yani akan berikan lagi video-video yang seterusnya selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.